Terima kasih DJ Ju dan juga DJ Auni. Pakaian warnanya sama macam show. Itulah lebih kurang hari ini tema kita kan, daripada Terengganu, Pantai Timur sampai ke Lembah Kelang, lebih kurang sama lah ya. Yeah. Okey, apa-apa pun selamat kembali bekerja untuk anda semua. Lama cuti kan di Pavali kan, daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad selamat kembali bekerja. Monday Blues hari ini. Tapi tak apa, sebab kita ada perkongsian menarik kita nak berikan penonton hari ini. Kerana hari ini kita akan membincangkan tentang perbezaan antara simpanan dan juga pelaburan. Bersama dengan siapa? Pasti isu pada pagi ini. Kita persilakan terus Puan Siti Hajar binti Hashim, pakar dan juga perunding kewangan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Hajar. Selamat pagi. Okey, topik ini menarik sebenarnya. Kita bagi pemanas badan lah untuk penonton kita nak cerita berkenaan. Kalau cerita berat-berat nanti semua macam masuk pejabat rasa macam penat je hari ini. Habis cuti kan. Okey, topik kita hari ini perbezaan pelaburan dan juga simpanan. Okey, mungkin kita boleh berikan definisi secara ringkas terlebih dahulu bagaimana untuk orang mengenapasi perbezaan pelaburan dan juga simpanan. Okey, baik. Sebenarnya pelaburan dan simpanan ini dia kedua-duanya mempunyai pulangan. Okey, kalau dalam kita sebut dalam pengurusan kewangan sekalipun, dalam segitiga kewangan tu kalau kita Google online pun kita boleh jumpa. Memang perkara paling asas adalah simpanan kecemasan dan simpanan lah. Dan kemudian di bahagian tangga atas tu barulah kita akan libatkan dengan pelaburan. Simpanan ini sebenarnya dia adalah tindakan kita asingkan sedikit wang daripada pendapatan kita setiap bulan dan kita letak dalam satu platform simpanan di mana duit tu kita tak usik pun, kecuali jika berlaku perkara kecemasan di masa akan datang, ataupun mungkin ia adalah salah satu cara persediaan untuk kita membeli rumah lah contohnya pada masa akan datang. Kalau pelaburan pula kita katakan ia adalah lebihan wang selepas kita menolak segala komitmen bulanan, selepas kita buat simpanan, bila ada lebihan wang tu baru kita boleh belilah sesuatu aset ataupun barangan yang bernilai di mana kita yakin dan percaya bahawa aset tu akan memberi satu hasil masuk tunai kepada kita, sama ada dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk hasil sewaan. Jadi Puan Hajar, yang mana patut kita buat dulu, simpanan atau pelaburan? Okey, ramai orang tanya soalan tu kan. Memang kadang-kadang diorang pun confused, keliru. Adakah pelaburan ni bila kita buat dia kira dah menyimpan kan? Tapi kalau kita berbalik kepada segitiga keuangan tadi, memang perkara asas adalah simpanan kecemasan, kemudian barulah pelaburan. Okey, kalau memang statistik pun ada menyebut lebih daripada 70% rakyat Malaysia memang sukar untuk menyediakan wang kecemasan walaupun dengan hanya RM1,000. Jadi apabila contohnya lah kemalangan ataupun kerosakan kereta berlaku, mereka terpaksa meminjam daripada orang sekeliling. Jadi sebenarnya lah sebelum kita nak memulakan pelaburan, yang paling penting kita memang kena ada simpanan. Tapi selalunya pelaburan ni orang romanticize kan pelaburan ni kan. Bila saya cakap romanticize tu itu orang yang banyak guna kat social media lah. Maksudnya dia mengagung-agungkan pelaburan ini kan. Jadi bagaimana datang, sebab pelaburan ni ada risiko dia yang mungkin ramai orang tak tahu ataupun tidak diceritakan oleh mereka yang mengagungkan pelaburan ini. Jadi mungkin Puan Siti Hajar boleh kongsikan lebih lanjut tentang risiko-risiko. Di social media memang kita akan nampak diorang memang that is the way diorang mempromosikan cara diorang social media adalah platform marketing. Jadi memang banyak benda yang manis lah keluar. Tapi pada pendapat saya untuk kita memulakan pelaburan ni, pertama kita kena tahu apakah risiko yang bakal kita hadapi. Kerana setiap pelaburan ni ada risikonya. Jika kita faham apakah risiko yang bakal kita hadapi, jadi kita tahu macam mana nak kawal risiko. Jadi dalam pelaburan ni apabila kita mengawal risiko barulah profit akan datang, keuntungan akan datang. Jadi apabila kita nampak iklan ataupun headline berkenaan dengan keunggulan pelaburan di Malaysia kan, jadi kita mungkin akan tertarik, tapi peringkat awalnya kita mesti tahu bagaimanakah dan apakah risiko yang bakal kita hadapi dan bagaimana kita nak kawal risiko tersebut. Kalau simpanan ni kita lebihan duit kita simpan lah. Betul. Lebih kita simpan. Kita tak payah pakai kira-kira tambah tolak ke apa. Lebih je simpan. Tapi pelaburan perlukan ilmu. Apakah jenis-jenis ilmu pelaburan kita boleh dapatkan untuk permulaan untuk kita melakukan pelaburan? Okey, pelaburan ni memang betul kata Syu. Kita memang kena ada ilmu. Kita tidak boleh melabur dengan emosi. Kita kena melabur dengan ilmu.
kadang-kadang kita dengar satu perkataan, satu tagline kan, high risk, high return kan. Tapi tidak semestinya pelaburan high risk ini memberikan high return. Dia mungkin kita mungkin akan kerugian modal ataupun hilang seluruh modal kerana kita tiada ilmu. Jadi saya suka tukar tagline tu high knowledge, high return. High knowledge, high return. Kerana tidak kiralah kita melabur dalam dana yang rendah risiko ataupun sederhana risikonya ataupun tinggi risikonya. Tapi jika kita tinggi ilmu, maksudnya kita belajarlah, kita ambil cakna kan, apakah risiko yang kita hadapi. Jadi kita akan faham macam mana kita nak buat di masa hadapan, sebab setiap risiko rendah ke tinggi ni dia ada cara-cara dia bagaimana kita nak gain keuntungan ataupun profit lah. Kita lock yang itulah, maksudnya high knowledge, high return. Okey, Puan, kalau kita bercakap tentang prospek anak muda kan, anak muda yang mungkin baru sahaja berkerjaya, jadi kita nak letakkan jumlah untuk pelaburan dan juga simpanan itu bagaimana, Puan? Berapa persen daripada gaji kita sebagainya? Okey, baik. Soalan yang bagus. Okey, sebenarnya berbalik kepada segitiga keuangan tadi, dia adalah terpakai kepada semua golongan. Tak kira golongan muda ataupun golongan yang dah berumur ataupun mereka yang berpendapatan rendah atau mereka yang berpendapatan tinggi. Saya beri contoh masa kemuncak COVID-19 pandemik hari itu 2019, memang golongan orang kata yang berpendapatan tinggi dalam bidang oil and gas, dalam bidang penerbangan, dalam bidang pelancongan, mereka turut terjejas. Okey, tidak kurang juga kepada mereka yang masih lagi di peringkat muda yang baru nak berkerjaya. Jadi sebenarnya pengiraan yang sesuai, yang sebaik-baiknya untuk kita sediakan simpanan kecemasan adalah 6 bulan pendapatan. 6 bulan. 6 bulan pendapatan adalah sebaik-baiknya. Jadi sekiranya berlaku perkara macam kemalangan, macam sakit kritikal ataupun bencana alam, hilang pekerjaan, kita ada satu tempoh yang selamat di mana kita boleh ada satu dana yang kecemasan kita simpan untuk kita bersedia untuk menghadapi masa-masa macam tu. Okey, contohnya kita bagi contohnya komitmen anda setiap bulan 2,000. Maksudnya perlu ada 2, 4, 6, 8,000 lah. Ataupun lebihnya lebih kan. Selebihnya pun lebih baguslah kiranya kalau ada tempoh 6 bulan tak bekerja tu, simpanan tu boleh tampung kembali kehidupan anda. 2,000 komitmen anda setiap bulan tu kan. Tapi saya ada dengar kata 3 bulan pun dah mencukupi. 3 bulan pun okey. 3 bulan pun cukup. 3 bulan pun okey, tapi sebaiknya 6 bulan sebab kadang-kadang kita bagi mereka yang berkeluarga, jadi mereka mungkin ada banyak benda mereka kena pertimbangkan, kesihatan diri, kesihatan anak-anak kan. Jadi sebaiknya jika dapat simpan sebanyak 3 bulan pun okey. Tapi jika minimum kita ada kemampuan kan, ada is minimum. Tapi kalau kita mampu untuk simpan lebih, lagi baik sebenarnya. Yalah, bukan apa, sebab kadang-kadang kita ni lumrahlah manusia kan, tambah gaji besar, orang kata besar periuk, besar keraknya kan. Jadi orang kata sebab itulah bila kita simpan tu kalau boleh biar lebih lah. Kalau gaji itu bertambah, tambahkan kepada simpanan. Jangan besarkan kerak anda tu. Anda akan rasa nanti bila tiba waktunya dugaan itu menimpa, malang yang tak berbau tu, masa tu mungkin baru terantuk, baru nak tengadah lah kan. Banyak peribahasa cuba hari ni. Dia terkeluar macam tu sebab dia bercerita berkenaan dengan duit ni kan. Bahaya tau. Dia akan mengaburkan diri kita. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan juga lebih matanglah bila cerita berkenaan dengan kewangan ni. Cumanya ada yang terfikir apabila sudah ada simpanan yang mencukupi, contohnya dah sampai dah 6 bulan ni kan. Lepas tu dia fikir untuk melabur daripada duit simpanan itu. Tapi melabur ada risiko. Mungkin boleh hangus duit simpanan yang sudah pun dikumpul selama ni. Bagaimana kita perlu memastikan agar kita boleh rencanakan dengan baik untuk menggunakan duit simpanan ke arah pelaburan? Okey, baik. Perkara utama dalam pengurusan keuangan adalah simpanan kecemasan. Kemudian dan termasuk juga dengan perlindungan asas macam takaful ataupun insurans. Kemudian di tangga atas adalah pelaburan. Jadi pelaburan ni macam saya katakan tadi, dia adalah lebihan duit kita apabila kita dah tolak komitmen bulanan dan juga simpanan tadi. Jadi kita pelaburan ni, jika kita tiada wang, kita tak boleh melabur. Dengan kata lain, tiada simpanan,
kita adalah pelaburan kan. Jadi bila sekiranya kita mampulah ataupun naik gaji, ada kita nampak ada lebihan lebihan tu selain daripada kita spend kepada membeli belah, why not kita simpan untuk membeli emas di masa hadapan contohnya. Jadi contoh kita boleh simpan RM200 sebulan pun cukup baik. Bila kita cukup mungkin dah sampai berapa nilai 1 gram ataupun 2 gram emas kita boleh beli. Jadi kita boleh gunakan lebihan tu untuk membeli barang berharga tadilah. Jadi sebab kerana kita tahu di masa hadapan nilai emas tu akan naik. Contohnya nilai emas akan naik dan dia akan memberi pulangan masuk tunai kepada kita. Dan dia akan, orang kata, kita punya pengurusan keuangan tu dia akan lebih baik sekiranya kita ada pelaburan. Simpanan tu yang paling utama, tapi selepas kita ada kemampuan dan lebihan duit, and then baru kita simpan untuk melabur. Baik, Puan, tadi saya masih teringat dengan perkataan Puan tadi, high knowledge, high return tu kan. Tapi di mana seeloknya kita dapatkan ilmu-ilmu ini sebab kita nak mengelakkan diri kita terjumus kepada skim pelaburan yang oversell, overclaim. Bagaimana? Okey. Kalau mengikut setakat 2023 yang saya perasan, memang Jabatan Siasatan Jenayah Komersial kan, Bukit Aman, diorang pernah mengeluarkan satu data di mana lebih 400 juta pelaburan yang tidak diketahui ni, sebanyak lebih 400 juta. Jadi nilai itu bukan nilai yang sedikit. Memang membimbangkan rakyat Malaysia. Kita pun tertanya-tanya, simpanan tak ada tapi melabur sampai berjuta kan. So kita, benda tu agak merisaukan. Jadi bila kita bercakap pasal overclaim tadi kan, overclaim, di mana kita nak belajar knowledge tentang ilmu ni, sebenarnya dekat dalam Malaysia ni banyak platform-platform yang kita boleh belajar. Okey. Dan tempat yang kita boleh melabur ni, sebenarnya yang paling penting kita kena tahu pelaburan ni adalah di bawah pengiktirafan Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security. Jadi kalau platform pelaburan ni ada orang kata pengiktirafan daripada Bank Negara dan Suruhanjaya Security ni, barulah kita rasa selamat untuk mengkaji step yang seterusnya. Bagaimanakah risiko dan apakah risiko yang sesuai dengan kita kan. Dan kalau macam Irfan tanya saya tadi kan, di mana kita nak belajar, kita cari platform yang orang kata memang sahih. Tidak bukan sebarang nama syarikat yang tidak, memang syarikat pelaburan ni dia memang ada menawarkan ilmu juga. Tapi kita boleh buat sedikit kajian, selidik kan, kita boleh Google, kita boleh tanya. Jadi kita tahu jika mereka pun social media pun tak meluaskan, tak jelas. Jadi kita tahulah ada sesuatu di situ. Jadi kita cari platform yang selamat, yang memang ada nama dekat dalam Malaysia. Dan itu orang kata tidak, bukan saya katakan tidak ada risiko langsung, ada, tapi sekurang-kurangnya kita belajar daripada platform yang selamat. Betul. Okey, terima kasih Puan Siti Hajah. Sama-sama. Itu saja kesempatan kita pada pagi ini untuk berkongsi secara ringkas kepada anda semua perbezaan pelaburan dan juga simpanan. Okey, terima kasih Puan lagi sekali kerana bersama kami. Pastinya kita memberikan manfaat kepada anda. Lagi-lagi anak muda di luar sana untuk membezakan pelaburan dan juga simpanan dan apa yang kita lakukan untuk menambahkan lagi pendapatan kita. Okey, penonton, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.